حبيب هيمان يا سر الوجود يا طه. أنا جاي وحياتي مهداها أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. كفكفت دمع الحنين عند المقام كفيت وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت. لفرش ورود الحب وازرعها في الروح ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي صلوات ومفروضة. ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله. ده العشق فيك يا بك صلوات ومفروضة. ده العشق فيك يا حبيبي الحسن قد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين. ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين. ألفنا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pagi-pagi Isnin ini Allah Ta'ala pertemukan kita dan pilih kita di kalangan mereka yang mudah-mudahan dikira sebagai golongan yang bersyukur atas nikmat akal. Oleh kerana itulah kita hadir dalam majlis ilmu, kita duduk
Walaupun di hadapan mungkin handphone kita, komputer kita, apa juga peranti kita, device kita, kita dapat bersama-sama pada pagi ni. Yang satu nikmat yang cukup besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita sama-sama melafazkan rasa syukur kita pada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Jangan lupa sebut alhamdulillah, kan? Ini waktu yang sangat-sangat baik untuk kita selalu sebut alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita, dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah Taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya pada kita, kan? Sebab Allah Taala sebutkan ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah lagi. Jadi ini antara perkara yang sangat penting. Jadi apa kata? Lafazkan rasa syukur itu pada Allah SWT. Kalau nak tulis kan? Alhamdulillah. Macam Saudari Asyikin Maknur tulis alhamdulillah, kan? Jadi kita apabila kita berada dalam satu kenikmatan dan kita tahu yang Allah Ta'ala terus-menerus mengurniakan kenikmatan kepada kita, kita tahu yang nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memang kita takkan boleh hitung, kan? Memang tak boleh nak hitung. Kemudiannya pula bila kita terus-menerus bersyukur, kita pula tak boleh ada buat benda lain. Contohlah, kita rasa katakan dah sebut alhamdulillah jemanjang, maka di sana ada satu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Dan salah satu daripada lafaz yang diajar oleh Nabi SAW adalah sebutan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini para ulama ajar. Ini antara bacaan yang memang kalau kita baca, ia juga salah satu daripada cara untuk kita mencukupkan syukur kita. Maknanya syukur kita ni memang takkan cukup, tapi usaha kita untuk cukupkan syukur dengan cara baca macam tu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang menepati nikmat-nikmatnya dan mencukupi pula tambahan-tambahannya, tambahan-tambahan nikmat. Maksudnya nikmat tu kan ada datang lagi, continuous kan, nikmat Allah Taala bagi pada kita. Ada lagi nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jadi tambah lagi. So kalau kita sebut alhamdulillah juga atas nikmat Allah Taala bagi kita peluang untuk sebut alhamdulillah. Kalau macam tu memang never end lah, kan? Alhamdulillah lagi. Itu tak masuk lagi alhamdulillah mata kita boleh tengok, kan? Alhamdulillah jantung kita berdegup. Alhamdulillah buah pinggang kita beroperasi. Alhamdulillah darah kita mengalir dengan baik dan sebagainya. Tak cukup lagi dengan semua tu, kan? Baru pada diri kita, belum lagi yang dekat Allah Ta'ala kurniakan kita dari sudut luaran. Berapa banyak Allah Ta'ala bagi. Jadi memang kalau kita nak cakap syukur pada Allah SWT ni, memang dia takkan berhenti, dia takkan cukup. Jadi salah satu caranya kita baca hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau nak bagus lagi, sambung pula, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Begitu caranya. Sahabat-sahabat yang rahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah pagi ni kita bersama dengan surah An-Nur Seremban untuk kita bersama-sama mengumpul juga dana untuk aktiviti dan juga kuliah surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Okey, dan ada nombor akaun bank Islam yang tertera di atas, insya-Allah. Kalau anda bersama-sama dalam menyumbang kepada pihak surau, bolehlah berbuat demikian. Okey, kita masih lagi berada pada mood awal tahun, kan? Sekarang ni kita baru masuk minggu ketiga dalam tahun yang baru. Semua kita tahu benda tu. Baru masuk minggu yang ketiga. Dan dalam minggu yang ketiga ni bermakna kita dah lebih daripada separuh daripada bulan Muharram, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni berapa Muharram? Hari ni 17 Muharram.
Jadi dalam tarikh 17 Muharram ini bermakna baki daripada bulan Muharram ni tinggal sikit saja lagi. Dan baki daripada bulan-bulan haram yang berturut-turut ini pun tinggal sikit saja lagi. Kan? Sebab bulan haram yang berturut-turut ni ada 3. Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Tahun kita subhanallah, tahun hijrah ni dia berakhir dengan bulan haram dan dia bermula dengan bulan haram. Bulan haram maksudnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pahala berganda-ganda tau. Pahala tu dia berganda-ganda, dia bukannya sama macam bulan lain. So rugi tau kalau kita biar tak apa dah, minggu depan je lah nak buat kerja. Lagi 2 minggu je lah nak buat amalan dan sebagainya. Maka kita lah jadi orang yang paling rugi. Sebab waktu Allah Taala gandakan amalan, kita biar je. Kan? Kita biar je. Apa kata kalau kita cek apa dia bulan-bulan haram yang ada dalam Islam? Ada 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan lagi berasingan. Apa dia 3 bulan yang berturut-turut tu? Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Bulan yang berasingan tu 1 lagi bulan, iaitu bulan Rejab. Bulan Rejab. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dalam bahasa Arab dia panggil Rajab lah. Orang Melayu kita panggil Rejab. Okey, tak apa. So bila kita berada dalam bulan-bulan haram ini, maka pastikanlah amalan-amalan kita itu bertambah, kan? Bukannya sama saja macam bulan-bulan yang lain. Dan subhanallah, bila Allah Ta'ala bagi amalan-amalan itu bertambah pada akhir tahun dan awal tahun, salah satu daripada kita kata hikmah yang kita boleh nampak adalah betapa Allah Ta'ala maha pemurah daripada awal sampai akhirnya. Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi kita macam-macam. Dan awal tahun ada bulan haram, akhir tahun 2 bulan haram. Nanti jadi berturut-turut lah kan, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Tapi Muharram awalnya Allah Ta'ala kurniakan dengan permulaan yang sangat menyeronokkan kita. Dipanggil sebagai motivasi juga untuk kita. Bulan Muharram ini juga bulan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan yang puasa paling afdal sekali. Bahkan para ulama nyatakan tentang amalan-amalan pada bulan Muharram yang dilipat gandakan juga pahala ni. Oh, maknanya best sangat bulan Muharram ni. Jadi nak tunjukkan kepada kita supaya kita tidak membazir masa begitu saja, kan? Membuang masa begitu saja. Ingat kata-kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama yang berasal dari Madinah, lahir di Madinah, membesar di Madinah. Namun begitu kemudiannya berpindah ke Basrah. Jadi oleh kerana itu dah namanya jadi Al-Basri. Basri itu sempena dengan nama tempat Basrah, kan? Bukan Besrah dekat Pahang, Al-Basri, Besrah. Sudah. Orang kampung kita rupanya, kan? Orang kampung awak. Bukan. Orang Basrah di Iraq. Dan bila kita sebut tentang Imam Hasan Al-Basri, nama beliau sangat masyhur, kan? Semua kita biasa dengar Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu ardah. Imam Hasan Al-Basri ini lahir pada zaman khilafah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tahun yang ke-21 Hijrah. Maknanya pengakhiran zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau lahir dalam keluarga nabawiyah. Macam mana kita boleh kata beliau lahir dalam keluarga nabawi? Sebab beliau dilahirkan oleh pembantu kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdik, yang terakhir sekali meninggal dunia. Sayyidatina Ummu Salamah. Sayyidatina Ummu Salamah memang terkenal dengan kecerdikannya. Maka tak peliklah Imam Hasan Al-Basri juga terkenal dengan kecerdikan. Imam Hasan Al-Basri membesar di rumah Sayyidatina Ummu Salamah kerana ibu beliau adalah pembantu kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Bahkan ada riwayat mengatakan Sayyidatina Ummu Salamah antara yang menyusukan beliau, kan? Jadi apabila Imam Hasan Al-Basri lahir, beliau juga dikunjungi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kunjungi beliau baby lagi, tapi
para sahabat berkunjung ke rumah Sayyidatina Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Jadi sekaligus jumpa jugalah baby ni kan, baby yang bernama Hasan ini. Jadi akhirnya dia beliau membesar dalam lingkungan para sahabat Nabi SAW. Untung sangat beliau, Imam Hasan Al-Basri. Walaupun beliau tak sempat jumpa Nabi SAW ketika hidup baginda, tetapi beliau lahir ataupun membesar di kalangan para sahabat Nabi SAW. Maka untungnya beliau, kan, sangat-sangat beruntung. Kemudiannya pula, kalau kita perhatikan pula, beliau terkenal dengan hikmah, kan? Mana taknya antara doa yang diajar, yang dibacakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada beliau. Sayyidina Umar doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Ini kita panggil doa Sayyidina Umar kepada Hasan Al-Basri ketika Hasan Al-Basri masih lagi kecil. Siapa nak tulis dekat komen supaya dapat pahala senang. Orang lain boleh catat, insya-Allah. Apa dia? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia sungguh-sungguh dalam agama. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia sungguh-sungguh dalam agama. Wa habibhu ilan nas, dan bagilah dia dikasihi oleh manusia. Bagi orang suka dengan dia, bagi orang sayang pada dia. Dan memang terbukti Imam Hasan Al-Basri antara orang yang paling faqih, yang paling pandai ilmu agama pada zaman beliau. Di kalangan tabi'in, beliau antara yang paling ke depan sekali. Kemudiannya, yang kedua adalah beliau disayangi. Beliau memang disayangi oleh manusia. Sama ada pada zaman beliau, bahkan sampai zaman kita sekarang. Saya sekarang ni berada di Rawang, masih lagi sebut nama beliau. Tuan-tuan tak kiralah dekat mana pun berada. Saya nampak Dr. Suazli kat Terengganu pun ada, kan. Jadi kita seluruh Malaysia, kita dengar juga, dan kita dengar nama beliau, dan kita sayang pada beliau. Rupanya doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ni betul-betul memang mustajab. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai orang Islam, kita bila pegang baby, memang antaranya niatnya, antara perkara yang bagus kita buat adalah doakan. Bukan sekadar niat, tapi doakan untuk baby itu. Walaupun kita kata, saya siapa nak bandingkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu tak apalah, orang hebat, kan. Takkanlah saya nak samakan diri saya dengan beliau. Tak, bukan suruh samakan dengan Sayyidina Umar. Tidak, jauh sekali kita dengan beliau. Kehebatan beliau memang tak adalah sama dengan kita, of course, kan. Tetapi yang kita nak sekarang ni adalah mustajabnya doa itu kan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustajabnya doa itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, bukannya kita kira Allahumma salli alaihi wasallam, kita kira tak apalah, tak payahlah doa. Tak, saya ni siapa nak banding dengan Sayyidina Umar. Bukan. Sayyidina Umar doa pada Allah, kan. Allah yang memakbulkan. Jadi kita boleh sahaja minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kan senang, minta pada Allah. Ada waktu-waktu kan Allah mustajabkan doa. Mana dah tahu pagi-pagi begini Allah Taala makbulkan doa kita, kan. Jadi kita minta saja pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi seterusnya, bila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu doakan macam tu, dan doa itu mustajab, alhamdulillah. Kita pula berdoa untuk baby. Doa apa? Mungkin doa yang tadi tu ada yang rasa macam tak sempat nak hafal. Kata tak sempat nak hafal. Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Bila jumpa baby je Allah datang apa nak baca tak? Doa apa tak nak baca? Lupalah nak baca doa apa. Kan? Tak apa. Baca je doa apa pun tak apa.
kan. Kita pegang baby tu, kita doa je lah kan. Apa, ya Allah, jadikanlah budak ni baik ya Allah, jadikanlah budak ni budak soleh ya Allah, jadikanlah dia berbakti pada ibu bapa dia, pada agama dan negara ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang mentaati-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah kan. Buat macam tu. Doa. Tak ada masalah. Allah tahu kan. Bahasa Melayu pun tak apa. Tak payah nak baca dalam, tak payah baca bahasa Arab pun tak apa. Kita bukan dalam solat. Jadi teruskan berdoa. Kan, itu yang antara pengajaran yang kita boleh dapat. Kemudiannya Imam Hasan Al-Basri ini membesar, bukan saja faham dan hebat sangat dalam bidang agama kan, faqih sangat-sangat, tetapi juga beliau di kalangan orang yang sangat-sangat banyak kata-kata hikmah. Banyak kata-kata hikmah yang sampai kata-kata beliau sangatlah disukai oleh orang ramai. Okey, antara kata-kata beliau yang ada kaitan dengan pagi ni kita nak sebut adalah Imam Hasan Al-Basri sebut dengan kata-kata yang sangat mendebarkan kita sebenarnya dan sangat merisaukan kita. Beliau kata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, dan antara tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba, isyghaluhu ataupun ayyushghilahu bima la ya'ni. Beliau disibukkan, orang itu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang tiada manfaat untuknya. Tak ada kaitan pun dengan dia. Tak ada manfaat untuk dia. Kat sini maksudnya apa? Tak ada manfaat untuk akhirat dia. Tak ada manfaat untuk akhirat dia. Kan? Sibuk dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat. Ni kita berada pada tahun baru kan. Cuba kita cek balik. Kita agak-agaknya disibukkan dengan apa? Kan? Kalau kita disibukkan dengan perkara yang memberi manfaat untuk akhirat kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak disibukkan dengan benda tu, kita akan disibukkan pula dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala untuk kita. Kan? Seperti mana yang kita tahu saja nafsu kita, illam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Kan, nafsu kita kalau kita tak sibukkan dia dengan perkara-perkara yang hak, dengan yang benar, maka dia akan sibukkan pula kita dengan perkara-perkara yang batil. Memang konsep nafsu memang macam tu. Jadi kalau kita tak sibuk pun, kalau kita tak sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang benar, nanti kita akan disibukkan dengan perkara-perkara duniawi dan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan akhirat kita. Jadi akhirnya kita akan jadi apa? Rupa-rupanya itu tanda Allah berpaling daripada kita. Kita sebut tadi, rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas. Rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas. Kita sebut tadi, awal tahun dimulakan dengan bulan haram. Akhir tahun 2 bulan haram. Nak tunjukkan betapa Allah Ta'ala punya rahmat sangatlah luas. Sangat luas rahmat Allah SWT. Sekali tiba-tiba kita tak dapat. Tiba-tiba kita tak dapat. Allah Ta'ala berpaling daripada kita. Allah Ta'ala berpaling tu maksudnya rahmat Allah Ta'ala lah. Kita tak boleh bayangkan fizikal. Allah Ta'ala tidak berbentuk. Jadi maksud berpaling tu, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada rahmatnya. Ya Allah, rahmat Allah Ta'ala yang begitu luas, kasih sayang Allah Ta'ala yang begitu luas, sekarang tiba-tiba tak dapat. Na'udzubillah. Tanda dia macam mana nak cek pada diri kita? Kita cek pada diri kita. Okey, aku sibuk dengan apa? Cuba tahun lepas kita muhasabah balik. 1 tahun yang lepas, 1443. Aku disibukkan dengan apa sebenarnya? Aku disibukkan dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk akhirat ataupun tidak. Sebab perkara itu memberi manfaat untuk akhirat ni mungkin nampak macam duniawi, tapi rupanya manfaat akhirat. Ada benda yang kita nampak macam akhirat, tapi rupanya manfaat dunia semata-mata. Na'udzubillah. Itu paling rugilah. Jadi kalau kita cek balik dalam tempoh 1 tahun ni, kita macam mana? Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang memang untung akhirat. Cek baliklah siang malam yang berlalu. Dalam tempoh 1 tahun yang lalu, 1443. Aku sibuk macam-macam. Itu buat, ini buat. Kan? Aku sibuk itu, aku disibukkan dengan perkara yang mendatangkan akhirat, mendatangkan manfaat akhirat aku ataupun tidak. Kan? Ataupun tak ada apa-apa. Memang akhirat tak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Kan? Ialah adalah sembahyang, puasa pada bulan Ramadan, kan? Bayar zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi yang disibukkan, macam mana kan?
Macam mana katnya nak kita ni disibukkan. Okey. Jadi kalau kita ni disibukkan dengan perkara-perkara akhirat, alhamdulillah. Okey. Ingat kita ni kan 1 minit je kita tidak disibukkan dengan urusan akhirat, akan panjang penyesalan kita di akhirat nanti. Ni kata Imam Al-Ghazali. 1 minit kita tak disibukkan dengan perkara akhirat, kita akan menyesal tak sudah dekat akhirat nanti. Sebab 1 minit, bukan 1 minit, kata Imam Ghazali 1 saat sebenarnya. Saya jadikan 1 minit tu macam banyak pula kan. 1 saat. Imam Ghazali kata 1 saat. 1 saat kita tak ingat Allah SWT. 1 saat berlalu tanpa kita mengingati Allah SWT, maka kita telah kita akan menyesal tak sudah di hari akhirat nanti. Ya Allah, kalau 1 saat akan menyesal. Agak-agak bayangkan kalau 1 minit. Bayangkan kalau 1 jam. Bayangkan kalau 1 hari. Bayangkan kalau 1 bulan. Bayangkan kalau 1 tahun kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, rugi serugi-ruginya kita. Dan panjang penyesalan ke akhirat nanti. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab 1 saat tu kita boleh buat macam-macam. 1 saat. Ada yang kata macam-macam. Ustaz, biar betul Ustaz 1 saat boleh buat macam-macam. Iya. Macam-macam tu maksudnya macam-macam dekat akhirat nanti. Untuk akhirat kita. Contoh, 1 saat itu kita boleh sebut Subhanallah. 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 1 saat kan? Okey. Kalau 1 saat kita boleh sebut Subhanallah. 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 Kan? Kalau ada 1 saat boleh sebut Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya 1 saat tu sahaja pun kita dah boleh banyakkan pahala dekat akhirat nanti, kan, memenuhkan timbangan. Subhanallah bihamdi akan memenuhkan timbangan. Itu kalau subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Berapa banyaknya timbangan kita yang penuh. Habis itu setiap saat tu kita berlalu, maka dekat akhirat nanti kitalah yang akan menyesal. Kita yang akan menyesal nanti. Kita kata, aduh, kenapalah dekat dunia dulu aku sibuk tengok cerita, aku sibuk bersembang, aku sibuk berjalan sana sini, aku sibuk dengan TikTok, aku sibuk dengan Instagram, aku sibuk dengan macam-macam benda yang lain, tapi aku tak disibukkan dengan akhirat aku. Jadi ketika itu kitalah jadi orang yang paling rugi sekali. Kitalah jadi orang yang paling menyesal sekali di akhirat nanti. Jadi apa kata pada pagi ini kita azam dulu. Kita berazam tahun 1444 kita tak nak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang tidak menguntungkan akhirat kita. Biarlah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang menguntungkan akhirat kita. Bukan maknanya lepas ni berhenti kerja, tak. Kerja kita tu pun biar menguntungkan akhirat kita. Kan? Kita berkeluarga pun menguntungkan akhirat kita. Kita bersahabat pun menguntungkan akhirat kita. Apa pun yang kita buat biarlah menguntungkan akhirat kita. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni kuliah subuh ringkas sahaja. Sebab kejap lagi saya ada kuliah yang lain pula bersama dengan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada surah An-Nur fasal 3A Bandar Seremban Selatan yang telah bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Sebenarnya kita live di kedua-dua page sebenarnya, di surau An-Nur fasal 3A Bandar Seremban Selatan, juga di Facebook saya Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dan begitu juga di tempat-tempat yang lain. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama-sama pagi ni. Semuanya mudah-mudahan menjadi ahli syurga belaka. Saya nampak lebih kurang 100 orang yang sedang menonton sekarang ni. Jadi semuanya mudah-mudahan menjadi ahli syurga belaka. Dan kita semua doa banyak-banyak pada Allah SWT agar pagi ini Allah Ta'ala telah kurniakan pagi yang baik untuk kita. Maka kita doakan mudah-mudahan satu hari ini Allah Ta'ala kurniakan hari yang baik untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala
menyempurnakan untuk kita segala nikmatnya pada hari ini. Kita mohon supaya Allah Ta'ala kurniakan kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada padanya, dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada padanya. Kan? Ingat balik kata Imam Hasan Basri tadi, antara tanda Allah berpaling daripada seorang hamba, Allah Ta'ala sibukkan dia dengan perkara-perkara yang tiada manfaat untuk dia. Mudah-mudahan kita selalu mendapat manfaat dan selalu mendapat manfaat akhirat, kerana itulah manfaat yang sebenar-benarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أنت